Piaget seorang pakar biologi dan pakar psikologi kanak-kanak dari Switzerland. Beliau dilahirkan pada 9 Ogos 1896 dan meninggal dunia pada 17 September 1980. Beliau banyak melaksanakan kajian tentang tingkah laku kanak-kanak. Menurut John Piaget, proses pemikiran individu bermula secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan. Setiap individu akan cuba memahami dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang berlaku di sekeliling mereka. Dua konsep utama telah diketengahkan dalam teori ini, iaitu asimilasi dan akomodasi atau pengubahsuaian. Asimilasi merujuk kepada bagaimana manusia melihat dan menyesuaikan diri dengan maklumat baru yang diperoleh. Manusia memperoleh maklumat baru, tetapi mereka masih melihat atau merujuk pada maklumat lama yang telah disimpan untuk mentafsir sesuatu maklumat yang baru. Akomodasi atau dalam erti kata lain pengubahsuaian ialah proses mengambil maklumat baru dan mengubah maklumat yang sedia ada agar sesuai dengan maklumat baru. Konsep ini penting kerana ia menentukan cara penerimaan seseorang terhadap konsep, skema, pengetahuan dan sebagainya. Peringkat sensori motor adalah satu peringkat perkembangan kognitif dan peringkat pertama daripada 4 peringkat yang digunakan Piaget untuk mentakriskan perkembangan kognitif. Secara ringkasnya, pada peringkat sensori motor ini, kita dapat melihat masuk sensori itu ialah deria, manakala masuk motor itu adalah sejenis pergerakan. Peringkat sensori motor biasanya berlaku dalam lingkungan umur bayi dari 0 hingga ke 2 tahun. Penyelidikan telah mendapati bahawa bayi mempunyai kebolehan deria yang agak baik. Bayi pada usia ini lebih mahukan sesuatu perkara yang berada di depan mata mereka. Pada ketika ini, mereka akan menggunakan deria mereka untuk mempelajari sesuatu tentang diri mereka dan persekitaran mereka. James Piaget, ahli psikologi Switzerland yang membangunkan teori perkembangan ini, berkata bayi belajar tentang dunia mereka pada peringkat ini melalui melihat, menyentuh, menghisap, perasaan dan lain-lain lagi. Dalam peringkat sensori motor ini, bayi berulang kali bereksperimen dengan deria mereka melalui pelbagai kaedah dalam persekitaran yang berbeza. Tempoh ini merupakan pertumbuhan kognitif yang pesat. Perkembangan bayi diteruskan dengan tindakan yang menghasilkan keseronokan untuk bayi. Pada peringkat ini, bayi bukan sahaja menunjukkan minat terhadap objek, tetapi mereka juga boleh menggunakan pengetahuan mereka tentang objek untuk mencapai matlamat. Secara praktikalnya, ini boleh kelihatan seperti bayi yang menghulurkan tangan dan mencekam mainan mereka walaupun terdapat objek lain yang menghalangnya. Keabadian objek ialah kesedaran bahawa objek terus wujud walaupun ia tiada dalam pandangan. Ketika bayi masih kecil, apabila mainan ditutup dengan sehelai kertas, bayi itu serta-merta berhenti dan kelihatan hilang minat dengan mainan itu. Kanak-kanak belum lagi menguasai konsep objek kekal. Pada bayi yang lebih tua, apabila mainan ditutup, kanak-kanak akan mencari objek secara aktif, menyedari bahawa objek itu terus wujud. Peringkat praoperasi iaitu antara 2 tahun hingga 7 tahun. Kanak-kanak menggunakan minda untuk membentuk skema-skema baru. Kanak-kanak boleh menggambarkan dan merancang atau merangka aktiviti menggunakan minda mereka untuk membentuk skema. Kanak-kanak menggunakan simbol seperti bahasa, syarat dan gambar untuk menyatakan apa yang mereka alami atau hadapi. Sebagai contoh, kanak-kanak memainkan atau membayangkan watak atau karakter seperti Upin dan Ipin, Boboiboy atau meniru gaya doktor, guru dan sebagainya. Mereka menggunakan gambar atau perkataan pada sesuatu objek. Proses ini dikenali sebagai fungsi semiotik di mana berlakunya perkembangan bahasa. Pada peringkat ini, pemikiran kanak-kanak bersifat intuitif. Pemahaman mereka bergantung kepada ciri-ciri yang nampak jelas dan nyata di depan mata. Mereka masih belum berupaya untuk berfikir secara logik dan rasional.
berlaku perpusatan di mana mereka masih belum dapat menguasai proses transformasi, keterbalikan dan penaklukan. Kanak-kanak pada peringkat ini juga menunjukkan sikap egosentrik. Mereka melihat dan memahami persekitaran berpandukan perspektif mereka sendiri. Mereka menyangka bahawa orang yang ada di sekeliling mereka mempunyai reaksi pandangan yang sama dengan mereka. Seterusnya ialah peringkat operasi konkret iaitu antara 7 hingga 11 tahun. Peringkat ini merupakan tahap ketiga dalam teori perkembangan kognitif Piaget. Pada peringkat ini, kanak-kanak mampu untuk berfikir secara logik tetapi hanya dalam situasi yang konkret. Kanak-kanak masih belum mampu untuk mentafsir perkara-perkara yang abstrak seperti konsep ketuhanan dan erti hidup. Pada peringkat ini juga, kanak-kanak sedar bahawa perspektif mereka berbeza daripada orang lain. Prinsip yang terlibat pada peringkat ini ialah prinsip pemeliharaan, keterbalikan dan pengelasan. Kanak-kanak dapat melaksanakan tugas yang lebih kompleks dan memerlukan logik seperti matematik. Mereka memahami konsep-konsep nombor, berat, susunan dan padatan. Mereka boleh melakukan operasi konkret dan menguasai konsep kuantiti dan bentuk bersiri seperti lebih tinggi dan lebih berat. Hari ini saya akan menjalankan kajian teori Piaget. Okey, bersama saya hari ini ialah seorang pelajar berusia 11 tahun. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Luqman. Hari ini kami akan menjalankan kajian peringkat operasi konkret bagi kanak-kanak berusia 7 hingga 11 tahun. Di sini terdapat 2 cawan air yang sama jumlah dan isi padu. Di sini ada satu bekas yang lebih besar dan ini satu bekas yang lebih kecil. Kita tuangkan air ke dalam kedua-dua bekas. Sekarang ni Luqman rasa yang mana satu air yang lebih banyak antara kedua-dua bekas ni? Dua sama. Seterusnya, tahap operasi formal adalah tahap keempat dan terakhir teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Tahap operasi formal bermula kira-kira 12 tahun dan menjadi dewasa. Kami telah menjalankan sesi soal jawab bersama adik Intan secara dalam talian. Kami menanyakan soalan berkaitan logik akal dan kupasan isu COVID-19. Kesannya adik Intan menjawab soalan secara rasional dan matang. Antara soalan yang ditanyakan ialah sekiranya adik Intan diberi peluang menjadi Perdana Menteri, apakah langkah yang perlu diambil untuk mencegah penularan COVID-19 di negara kita? Aspek baru dalam peringkat terakhir ini berkaitan dengan kecerdasan iaitu keupayaan remaja untuk membuat hipotesis tentang sesuatu yang mereka tidak pelajari secara khusus. Pemikiran abstrak dan hipotetikal muncul sebagai tanda perkembangan ini. Mereka boleh mengemukakan idea dan bukan membuat jangkaan atau andaian berdasarkan fakta. Pemikiran mereka tidak lagi terikat kepada bahan-bahan konkret dan mereka sudah boleh memikirkan idea secara abstrak dan membuat hipotesis walaupun ianya bukan realiti. Keupayaan untuk memikirkan idea-idea dan situasi abstrak merupakan ciri penting dalam tahap operasi perkembangan kognitif formal. Keupayaan untuk merancang secara sistematik untuk masa depan dan alasan mengenai situasi hipotetikal juga merupakan kebolehan kritikal yang muncul pada peringkat ini. Terdapat 4 faktor mempengaruhi proses pemikiran individu. Pertama, kematangan biologi. Kematangan mempengaruhi bagaimana seseorang individu memahami dunia di sekelilingnya. Proses kematangan biologi dikawal oleh gen. Setiap gen akan menunjukkan perlakuan secara perlahan-lahan dan muncul sebagai sesuatu yang diprogram secara genetik. Hal ini diwarisi daripada ibu bapa individu. Perlakuan yang ditunjukkan oleh orang dewasa memberi sedikit sebanyak impak terhadap kematangan biologi. Kanak-kanak diberikan nutrisi yang secukupnya supaya mereka dapat membesar dengan baik dan perkembangan kognitif juga akan berlaku secara normal. Seterusnya ialah
aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal memberikan kesan yang positif terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak. Koordinasi badan akan menunjukkan peningkatan apabila kanak-kanak melakukan gerakan dan aktiviti fizikal yang berbeza. Pada masa yang sama juga, kanak-kanak akan belajar untuk memahami dan mencari prinsip-prinsip keseimbangan. Sebagai contoh, dalam melakukan aktiviti fizikal, kanak-kanak akan melakukan penerokaan, pemerhatian, pemprosesan maklumat dan sebagainya. Faktor ketiga ialah pengalaman sosial. Perkembangan kognitif turut dipengaruhi oleh pergaulan kanak-kanak dengan orang di sekeliling mereka seperti ibu bapa, ahli keluarga, guru-guru, rakan sebaya dan ramai lagi. Keseimbangan turut mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak. Keseimbangan terjadi apabila kanak-kanak memproses maklumat secara berterusan. Mereka mengadaptasi maklumat baru yang mereka peroleh dengan informasi dan pengetahuan yang sedia ada sebelum ini. Oleh itu, kanak-kanak akan dapat membuat pertimbangan untuk menentukan informasi yang tepat berdasarkan maklumat yang mereka peroleh.